Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, untuk episod kali ni kita lain sikit. Kita nak jawab soalan apa yang orang tanya di ruangan komen. Okey, sebelum tu saya minta semua penonton tolonglah subscribe atau dalam bahasa Melayunya langgan. Silalah langgan. Okey, kita sambung dengan soalan. Okey, soalan pertama. Okey, sebenarnya idea ni dah lama lah. Memang minat lama. Kita dah study, dah tengok video, tengok gambar dekat Pinterest apa semua, dan tengok video-video YouTube dekat luar negara punya video lah. Dia tercetus masa PKP yang 3 bulan hari tu. Dapat idea sebab kerja pun kurang. Tiba-tiba dapat idea kita ada van sendiri, dan time tu lah mulanya kita nak buat camper van ni. Itulah dapatlah hasilkan 2 biji. Yang lagi sebiji tu still dalam pembikinan, pembuatan, tapi belum siap lagi lah. Itu nanti kita akan tunjuk lah. Okay, next. Sebenarnya kos dia kita masih dalam kira-kira lagi lah. Tapi saya boleh agaklah kos dia untuk pembikinan ni dalam buat kerja-kerja kayu, sebab banyak kerja buat sendiri, kita tak kira untuk labor cost. Dalam kayu-kayu lah, dalam 2,000 ke 3,000 lah. Dan untuk aksesori dia, contoh macam kita punya cooler box, kita punya lampu, kita punya roof rack, solar generator dan benda-benda lain lah. Lebih kurang lah dalam 3 ke 4,000 jugalah. Itu pun kita tak betul-betul kira lagi. Tapi untuk van Ford lah, untuk Innocomm, kos dia agak lebih sikit sebab material dia pun lain. Barang-barang pun agak high, mungkin lebih daripada 10,000 lah. Okey, sebenarnya banyak jugalah kita dapat soalan macam ni. Perlukah untuk kita dapatkan kelulusan daripada JPJ ataupun Puspakom? Sebenarnya perlu, tapi buat masa ni kita belum dapat lagi lah. Sebab kita nak dapatkan kelulusan tu, kita kena dapatkan dia punya blueprint apa semua. Adalah sikit isu dia. Tapi untuk jalan on the road, kita dah pernah try dan sebenarnya tak ada masalah pun. Tapi still illegal lah. Just kita kena berjaga-jaga je lah kan. Sebab ni van untuk memang van biasa dan bukan van panel. Dan untuk Innocomm van panel sebenarnya tak ada isu pun. Just kita boleh bawa untuk 2 orang lah, sebab ada pemandu dengan penumpang. Itu je saya boleh jawab untuk ni. Just kalau nak buat pun janganlah terlampau ekstrim sangat lah. Luaran dia ke apa ke, just dalaman kira okey lagi lah. Untuk polis kalau nampak dari luar ke JPJ, dia tak perasan sangat lah yang van ni dah modified jadi camper van. Bengkel kita ni dekat Semenyih, Jalan Sungai Lalang. Dan ada orang tanyalah, bengkel ni memang fokus buat camper van ke? Sebenarnya tidak. Bengkel ni ialah bengkel servis kereta dan repair. Tapi sebenarnya projek ni masuk masa PKP tu hari. Just kita buat sebenarnya untuk hobi. Dan tapi kalau ada orang nak order, mungkin tengok macam mana. Tujuan utama kita buat ni sebenarnya untuk hobi, untuk buat diri sendiri, dapat ada 2 van kan. Tapi bila kita dah buat plannya, kalau untuk diri sendiri tak sempat kot nak bawa kan. Kerja pun banyak apa semua, just kita boleh jalan untuk 2 minggu. Kemungkinan kalau ada orang nak sewa, kita akan bagi sewa. Kalau untuk jual tu buat masa ni memang tak plan lagi lah. Sebab banyak lagi kita tak try, kita tak jalan banyak. Memang plan sebenarnya jalan, kita nak jalan satu Malaysia, kita nak try tengok macam mana kondisi van kita, dan baru kita boleh decide nak jual atau tidak. Anggaran sebenarnya kita tak decide lagi lah berapa nak sewa. Tapi saya tengok market pun
tanya-tanya orang boleh lah berani untuk sewa dalam 300 ke 500 lah. Itu pun semua komponen kita, semua barang-barang kita letak untuk camping. Kita ada meja ke, kerusi ke, untuk ni tempat masak apa semua kita sediakan lah. Tapi untuk jual, kalau harga kita memang tak decide apa-apa lagi. Itu je. Van ni sebenarnya untuk spare part, enjin ke, brake ke, tayar, sebenarnya tak ada masalah. Memang senang cari. Untuk Inokom lah, dia agak sikit susah, tapi still boleh dapat. Tapi masa tu lah lambat sikit lah. Contoh kita kena order barang dia, jauh sikit barang dia. Dan sebenarnya isu untuk van ni, barang-barang getah-getah dia lah. Itu je. Getah-getah cermin ke, getah-getah pintu ni ada juga order, tapi lambat dan susah sikit nak dapat. Itu je masalah. Lain memang okey lah, boleh pakai. Untuk solar system bateri sebenarnya ada dua jenis tau. Lead acid battery dengan dead cycle battery. Lead acid battery biasa memang semua orang tahu lah, memang untuk kita letak kat kereta, untuk startkan kereta apa semua. Tapi apa yang sesuai dengan solar system kita, memang deep cycle battery lah. Sebab deep cycle battery ni bila kita guna sampai habis, dia tak akan merosakkan bateri tu sendiri. Dan kita boleh guna sampai habis, kita charge balik sampai penuh, guna sampai habis, dia tak akan rosak bateri lah. Dan jangka hayat dia lagi panjang daripada lead acid battery. Cuma deep cycle battery ni agak mahal lah sikit daripada lead acid battery. Okey, berapa ramai tu sebenarnya kita nak sumbat berapa ramai boleh. Macam kereta boleh naik 4 orang, kita sumbat lah 5-6 orang kan. Sama lah macam van ni. Cuma keselesaan dia. Biasanya kalau lah nak jalan 2 orang, kita jalan 2 orang lah. Tapi last time kita try 5 orang pun still rasa selesa lagi lah. Itu je, angin kuat pula hari ni. Okey. Untuk Inokom pun sama, untuk Ford pun sama. Sebenarnya banyak juga isu dia. Sebab kita first time buat camper van ni. Kita nak tahu dia punya komponen, apa yang perlu, apa yang tak perlu, apa yang kita kena potong, apa yang tak perlu potong. Itu je lah masalah dia. Kita banyak kena study balik, kena tengok kan. Untuk solar system kita study macam mana cara nak pasang dengan betul, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Just untuk kayu-kayu, kerja-kerja kayu ni kita banyak, bila first time buat banyak sikit lah membazir. Sebab kita tak berapa mahir untuk kerja-kerja kayu. Tapi untuk result dia okey lah, orang kata, untuk first time ni. Okey, barang-barang tu sebenarnya kita sendiri ada jual. Kita dah direct dengan supplier. Kalau penonton, peminat camper van ni ada nak beli barang-barang pasal camping ke, camper van ke, contoh macam kita punya jamban portable ni, buka kita boleh tengok dia boleh isi air ke apa semua, boleh buang air besar kat sini. Macam barang-barang macam kita memang dah ada simpan untuk kalau orang nak pasang soundproof, heatproof, kita memang dah ada standby barang. Dan barang-barang lain boleh direct contact kita terus. Saya dah ada tinggalkan nombor WhatsApp dekat kita punya YouTube. Nanti apa-apa hal nak tanya ke nak apa, boleh direct terus tanya. Okey, ada juga 2-3 orang, bukanlah 2-3 orang, adalah ramai yang tanya boleh tak buat. Tapi buat masa ni sebenarnya kita tengah fokus buat van kita sendiri. Untuk next insya-Allah kita mungkin boleh buat. Tapi kos dia tu kita kena bincang semula lah. Sebab dah kena ada dengan labor charge apa semua. Soalan pun dah habis. Ini soalan ni sebenarnya kita dah kumpul soalan-soalan ni daripada penonton yang komen di ruangan komen di YouTube kita. Soalan ni. Okey, saya pun sebenarnya ada sikit soalan lah untuk penonton semua. Okey, relevan tak camper van ni di Malaysia? Relevan atau tidak? Kos
macam mana dengan kos travel? Mungkin boleh jimatkan kos ataupun kos sebenarnya lagi tambah tinggi. Macam mana dengan perjalanan, macam mana dengan tempat kita nak travel kan? Relevan atau tidak, dan bagi sebab kenapa tak relevan dan kenapa relevan. Itu sahaja. Okey, sebelum kita habiskan episod ni, okey, sebab sebelum ni kita ada janji kita nak keluarkan video kita pergi camping, pergi mana, tapi subscriber kita tak cukup. Okey, kalau boleh minta kawan-kawan, saudara-saudara ke kan, minta subscribe kita punya channel. Dan bila kita dah capai 1000 subscriber ataupun langganan sampai 1000, kita akan keluarkan video kita pergi jalan-jalan camping semua. Kita tunjuk semua penggunaan apa yang ada di dalam camper van kita. Okey, jangan lupa nak subscribe. Okey, terima kasih.